Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhaltul jannah فسمعت فيها خشفة بين يدي فقلت ما هذا؟ قال بلال. قال فمضيت فإذا أكثر أهل الجنة فقراء المهاجرين وزراري المسلمين ولم أرى أحدا أقل من الأغنياء والنساء. قيل لي أما الأغنياء فهم هاهنا بالباب يحاسبون ويمحصون، وأما النساء فألهاهن الأحمران الذهب والحرير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرجنا من أحد أبواب الجنة الثمانية فلما كنت عند الباب أوتيت بكفة فوضعت فيها ووضعت أمتي في كفة فرجحت بها ثم أتي بأبي بكر رضي الله عنه فوضع في كفة وجيء بجميع أمتي في كفة فوضعوا فرجح أبو بكر رضي الله عنه وجيء بعمر فوضع في كفة وجيء بجميع أمتي فوضعوا فرجح عمر رضي الله عنه وعرضت أمتي رجلا رجلا فجعلوا يمرون فاستبطأت عبد الرحمن بن عوف ثم جاء بعد الإياس فقلت يا عبد الرحمن فقال بأبي وأمي يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما خلصت إليك حتى ظننت أني لا أنظر إليك أبدا إلا بعد المشيبات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال من كثرة مالي أحاسب وأمحص أو كما قال
Hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, aku dimasukkan ke dalam syurga. Nabi cerita. Syarah hadis ni dia kata, Nabi cerita sewaktu dibawa dia masuk dalam syurga masa Isra' Mi'raj. Nabi kata, dakhaltul jannah, aku masuk syurga. Fasami'tu fiha khashfatan baina yadayya. Nabi kata, aku dengar bunyi orang berjalan depan aku. Faqultu ma haza. Nabi kata, bunyi apa tu? Qala Bilal. Malaikat kata dekat Nabi, itu bunyi tapak kaki Bilal. Qala famadaitu. Nabi kata, aku terus berjalan. فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَزَرَارِيُّ الْمُسْلِمِينَ. Nabi kata, aku duduk berjalan, jalan di dalam syurga itu, aku dapati ramai yang menjadi ahli syurga itu ialah sahabat muhajirin yang fakir miskin. وَزَرَارِيُّ الْمُسْلِمِينَ, dan anak-anak orang Islam. Walam ara ahadan aqalla minal aghniyai wan nisa. Nabi kata, aku tak melihat melainkan orang hak sikit di dalam syurga ini ialah orang kaya dengan perempuan. Bila Nabi masuk, dia explore dalam syurga tu, dia duduk berjalan, duduk ronda tengok dalam syurga ni. Nabi kata duk nampak muka fuqara'ul muhajirin, orang-orang muhajirin yang miskin. Duk cari, duk tengok sahabat-sahabat yang masa hidup atas dunia kaya-kaya, duk cari, duk tengok muka orang-orang perempuan korang dalam syurga. Qila li, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi duk tengok tu, Jibril tahu. Maka Jibril kata pada Nabi, ammal aghniya fahum hahuna bil ba. Jibril kata orang kaya bukan tak ada. Ada, tapi ramai duk tersangkut di pintu sana. Bukan tak ada orang kaya masuk syurga, tapi hak ramai tu duk di pintu tu, tak lepas lagi. Yuhasabuna wa yumahhasun. Mereka kata orang kaya duk ada di sana pasal mereka dihisap segala RM2 mereka yang mereka dapat masa atas dunia, setiap sen, setiap duit yang masuk dalam poket mereka, yang masuk dalam akaun mereka sedang dihisap. Wa yumahhasun, dan mereka sedang dicek, diperiksa satu-satu. Banyak duit lagi lambat. Walaupun duit tu mai jalan elok, tapi periksa tu. Kita masuk checkpoint custom, kita bawa satu beg dengan orang bawa 10 beg. Walaupun dalam 10 beg tu tak ada benda yang dilarang, tapi lambat lah pasal 10 beg. Hak satu beg ni cepat. Itu bandingannya. Bila Nabi masuk syurga, Nabi duk cari, mana dia ni sahabat-sahabat yang kaya-kaya ni, mana dia Abdul Rahman bin Auf, mana dia. Malaikat kata dekat Nabi, ammal aghniya fahum hahuna bil bab. Orang kaya nun dia duk ada kat pintu, tak lepas lagi. Depa sedang dihisab dan depa sedang diperiksa satu-satu. Wa amman nisa, dan ada pun orang perempuan yang korang nampak dalam syurga ni, fa alhahunnal ahmaran. Depa ni pasal di atas dunia dulu depa disebukkan dengan dua benda merah. Ahmar maksud merah. Apa dia dua benda merah itu? Az-zahab wal harir. Depa ni pasal di atas dunia dulu dia kalut dengan barang emas.
Dia kalut. Ada tu cukup dah, habuan pakai, nak beli lagi. Oleh kerana mereka ni masa di atas dunia dulu, mereka dilalaikan dengan al-ahmarani, dengan dua benda merah, yakni al-zahab wal-harir, iaitu mah dan sutra, maka mereka juga sangkut di sana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Summa kharajna min ahadi abwabil jannati tsamaniyah." Nabi kata kemudian kami, maksud Nabi dengan malaikat, keluar pergi ke salah satu daripada pintu syurga yang 8 itu. Falamma kuntu 'indal bab. Nabi kata apabila aku sampai di pintu syurga tu, utitu bikifatin fawudi'tu fiha. Dibawa mai ke depan aku neraca yang nak menimbang amal manusia. Bawa mai tunjuk ke Nabi, inilah neraca yang akan digunakan untuk timbang amal manusia. Nabi tengok dah. Fawudi'tu fiha, dan diletakkan aku, Nabi kata, di sebelah penimbang. Ni Allah nak bagi Nabi tengok dulu, senang. Esok balik nak cerita dekat umat, senang. Syurga sudah masuk, mizan yang kita neraca penimbang ini sudah dilihatkan di depan mata, neraka pun sudah diangkat hijab sehingga Nabi sudah nampak. So benda ni Nabi balik, Nabi nak cerita mudah. Bila buat main neraca ni, Nabi kata fawudi'tu fiha, diletakkan aku di sebelah penimbang. Wa wudi'at ummati fi kifah, di sebelah satu lagi diletakkan semua umat aku. Farajahtu biha, Nabi kata ternyata amalan aku berat daripada semua umat aku. Summa utiya bi Abi Bakrin radhiyallahu anhu fawudi'a fi kifah. Kemudian dibawa mai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, dinampakkan benda ni kepada Nabi, walhal Bilal belum masuk syurga lagi, walhal Abu Bakar belum ada di sana lagi, tapi dinampakkan kepada Nabi benda-benda ini. Dibawa mai Abu Bakar As-Siddiq fawudi'a fi kifah, diletakkan Abu Bakar As-Siddiq di satu penimbang, waji'a bi jami'i ummati fi kifah. Macam tadi juga bawa mai semua umat Nabi Muhammad sebelah yang satu lagi. Farajaha Abu Bakrin radhiyallahu anhu, amal Abu Bakar lebih berat daripada semua umat lain. Dia kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, macam ni orang dia. Waji'a bi Umar, Nabi kata wak mai pula Umar Al-Khattab. Nabi tengok benda ni, benda tu tak berlaku lagi, tapi diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak bagi tahu dekat Nabi bahawa sahabat-sahabat ini orang baik-baik. Mula dengan Bilal tadi ni, Nabi masuk bunyi, orang berjalan, Nabi tanya ni bunyi siapa? Jibril kata itu Bilal. Satu, nak bagi tahu Bilal orang istimewa. Kemudiannya mai Abu Bakar As-Siddiq dalam bentuk ditimbang amal. Kemudian mai Umar Al-Khattab fawudi'a fi kifah, letak umat di sebelah. Waji'a bi jami'i ummati fawudi'u farajaha Umar radhiyallahu anhu. Umar pun serupa juga, boh sebelah, boh semua umat Nabi Muhammad sebelah, berat umat juga. Wa uridat ummati rajulan. Nabi kata lepas itu diperlihatkan kepada aku umat aku seorang-seorang duk lalu. Nabi nampak lalu seorang-seorang. Faja'alu yamurrun, maka mereka ini berjalan di depan Nabi. Fastabta'tu, Nabi kata aku sengaja bagi lambat, aku nak tunggu tengok ni umat-umat aku yang duk lalu ni. Wa Abdurrahman bin Auf summa jaa ba'da al-iyas, dalam pada Nabi duk buat bagi lambat berjalan, mai Abdurrahman bin Auf. Masuk Abdurrahman bin Auf ke dalam syurga ini ba'da al-iyas,
setelah dia hampir putus asa. Ini hadis ni adalah satu kiasan yang Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama nak tunjuk sahabat-sahabat yang mulia tadi ni, Bilal, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab. Ni pula nak tunjuk Abdul Rahman bin Auf punya kes pula. Dia kata wajaa Abdul Rahman ibn Auf ba'da al-iyas, lepas hampir putus asa Abdul Rahman bin Auf baru masuk. Faqultu ya Abdul Rahman, Nabi kata ya Abdul Rahman. Faqala bi abi wa ummi ya Rasulullah wallazi ba'athaka bil haqq ma khalastu hatta zanantu anni la anzuru ilaika abada illa ba'dal musyibat. Dan Nabi tegur dia, ya Abdul Rahman. Dia terus kata dekat Nabi, dia kata apa? Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayah mak aku ya Rasulullah, wallazi ba'asaka bil haqq, demi Allah Tuhan yang membangkitkan engkau sebagai nabi yang benar, ma khalastu ilaika hatta zanantu anni la anzuru ilaika abada. Ni aku nak boleh masuk mai ni setelah aku hampir rasa aku tak boleh jumpa hang dah. Maknanya hisab yang dikenakan kepada Abdul Rahman bin Auf ni lambat. Pasal apa? Sedia orang kaya. Punya lamanya masa yang diambil untuk nak selesaikan hisab dia, sampai dia kata aku rasa seolah-olah aku ni la anzuru ilaika abada, aku tak boleh tengok dah Tuan selama-lama. Duk tersangkut tu. Illa ba'dal musyibat, mungkin kalau masuk pun lepas aku beruban. Kan kita duk kata Bani Syaibah, Syaib maksudnya beruban. Musyibat maksudnya rambut beruban kot baru aku nak boleh masuk. Nak habang kata lamanya masa diambil kepada orang yang kaya ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ke dia, wa ma zak, apa hal wahai Abdul Rahman yang jadi lambat sangat ni? Qala min kasrati mali, kerana banyaknya harta aku dulu, kerana itu aku lambat. Uhasabu wa umahhasu, aku dihisab dan aku diperiksa begitu lama, kata dia. Hadis itu riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya. Dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qadima Abdul Rahman ibn Auf al-Madinah fa'akha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain Sa'd ibn Rabi' al-Ansari fa'arada alaihi an yunasifahu ahlahu wa malahu. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق فربح شيئا من أقط وسمن فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم يا عبد الرحمن قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سقت فيها فقال وزن نواة من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, Abdul Rahman bin Auf hijrah daripada Mekah ke Madinah.
Bila sampai di Madinah, fa'akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain Sa'd bin Rabi' al-Ansari. Nabi mempersaudarakan di antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad al-Rabi' al-Ansari. Ini Nabi. Dia cerita dia tuan-tuan, cerita kekuatan orang Islam ini ada pada perpaduan. Dia nampak yang tu. Bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, mula sekali Nabi buat apa? Nabi sampai di Madinah, mula sekali Nabi buat apa? Penduduk Madinah pada masa itu ada Aus, ada Khazraj. Aus, Khazraj berperang ni bertahun. Nabi pijak-pijak kaki di Madinah, Nabi panggil ketua Aus, Nabi panggil ketua Khazraj, Nabi suruh berdamai, suruh bersatu. Aus Islam, Khazraj pun Islam, bergaduh tak apa benda. Nabi panggil, sudah. Nabi kata bersatu. Aus dan Khazraj, Nabi kata hampa tidak ada Aus, tidak ada Khazraj, hampa Ansar. Muhajirin mai daripada Mekah mai ke Madinah. Nabi mempersaudarakan Muhajirin yang mai dengan Ansar yang tadinya Aus dan Khazraj ni bagi jadi satu pula. Tak mau dah duk sebut kata hang orang Ansar, tak mau duk sebut hang orang Muhajirin, kita orang Islam. Nabi bagi jadi satu. Berasaskan kepada perpaduan itu, Islam kuat di Madinah. Walaupun kafir musyrikin Makkah yang ada di Mekah nu melancarkan beberapa siri peperangan, mereka tak boleh nak menjatuhkan Nabi dan orang-orang Islam Madinah. Pasal apa? Pasal orang Islam Madinah hanya ada satu. Apa dia? Orang Islam. Tidak ada Aus, tidak ada Khazraj, tidak ada Muhajirin, tidak ada Ansar. Yang ada, kami orang Islam. Bila benda ni diabaikan, tuan-tuan tengok di peringkat dunia pun apa jadi. Apabila Islam di dunia tidak bersatu, apa jadi? Satu negara yang majoriti orang Islam jatuh. Satu persatu jatuh. Masing-masing tunggu tunggu giliang. Bila mereka yang belum jatuh nak jatuh? Tentu boleh bayang tak kalau orang Islam yang ada dalam dunia 1.6 bilion orang ini boleh bersatu atas nama Islam, macam mana kuat Islam pada hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan Nabi sampai di Madinah, bukan sahaja Nabi satukan Aus dan Khazraj bagi jadi Ansar, bukan sahaja Nabi satukan Muhajirin dan Ansar bagi jadi orang Islam, bahkan individu hak ada di dalam masyarakat tu Nabi bagi jadi saudara. Saudara dalam arti kata tak boleh mewarisi harta pesaka, tak menjadi saudara yang sampai haram kahwin dan sebagainya, tetapi saudara dalam arti kata dipersaudarakan oleh Nabi, maka keberkatan dia ada di sana. Di antara yang terpilih itu ialah Abdurrahman bin Auf, dipersaudarakan. Dia kata akha. Kalau kita kata akhi, saudara saya, akha masuk mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' al-Ansari. Dia ni orang kaya di Madinah. Abdurrahman bin Auf mai selai sepinggang. Nabi bagi mereka ni jadi saudara. Saudara maksudnya apa? Hang tengok dia, aku dah jadikan dia saudara hang, susah payah dia, susah payah hang. Dan sahabat pula pada masa tu kata hadis ni, fa'arada alaihi an yunasifahu ahlahu wa malah. Dan Nabi jadikan dia saudara, fa'arada alaihi, terus yang kata Sa'ad bin Ar-Rabi' al-Ansari yang kaya ni, terus dia kata dekat Abdurrahman bin Auf, dia kata harta aku, keluarga aku, kita bahagi dua. Dahsyat. Ini cerita dahsyat. Kita nak tolong adik-beradik kita pun kita berkira duit. Ini bukan siapa-siapa. Nabi bagi jadi saudara. Terus yang kata Sa'ad bin Ar-Rabi', dia terus kata dekat
Abdul Rahman bin Auf, oleh kerana Nabi dah jadikan kita saudara, lah ni harta aku yunasifahu, nis maksudnya setengah. Yunasifahu, aku nak setengah ke harta aku kat aku, setengah ke hang. Tuan-tuan boleh bayang dah hati yang kata sahabat Nabi ni lagu mana? Dia jadi hilang sayang dekat harta tu. Dia hilang sayang dekat harta kerana perasaan sayang dekat harta ditenggelamkan oleh sayang kepada saudara ni. Sayang kepada saudara ni pasal apa? Pasal sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih dahsyat daripada tu, Sa'ad bin Ar-Rabi' ada isteri ramai. Dia kata dekat Abdul Rahman bin Auf, hang pilih mana hang mau. Aku cerai, aku bagi kat hang. Kita apa kalau isteri ramai boleh, tapi kita bagi hak tua kat dia. Sahabat Nabi, dia kata ni dia ada pilih mau hak mana. Hang tunjuk hak mana, aku cerai hak tu bagi kat hang. Faqala Abdul Rahman, barakallahu lak fi ahlik wa malik. Tak ada benda boleh terbit melainkan dia kata apa? Barakallahu lak, Allah berkati hang wahai Sa'ad bin Ar-Rabi', Allah berkati keluarga hang, dan Allah berkati Malik, harta benda hang. Pasal tahap pengorbanan dia ni duduk di tahap yang tak tahu nak cerita, tak ada perkataan boleh habang. Dia kata Allah berkati hang, Allah berkati keluarga hang, Allah berkati segala harta benda hang. Duluni ala suq, bila dia dapat duit nak buat capital, nak buat modal menyaga, terus yang kata Abdul Rahman bin Auf ni, dia nak beritahu orang Islam kena macam ni. Tidak boleh selama-lama mengharapkan orang tolong. Bila dah orang tolong, duit tu guna untuk kita nak hidup sendiri. Kalau orang Islam selama-lama duk tunggu duit zakat mai, selama-lama duk tunggu duit kebajikan mai, selama-lama duk tunggu duit bantuan nak mai, duk lagu tu lah. Abdul Rahman bin Auf hijrah dari Mekah mai ke Madinah, tak ada apa. Bila sampai, Sa'ad bin Ar-Rabi' bagi dekat dia duit setengah. Bila bagi terus dia kata apa? Duluni ala suq, tunjuk mai dekat aku, market dekat mana, pasar dekat mana. Farabaha syai'an min aqitin wasamnin, dia pi di market, dia menyaga. Dua benda aja dia menyaga. Dia menyaga apa? Cheese, keju, dan juga minyak samin. Itu dua benda aja dia pergi menjaga. Farabaha syai'an, untung ni Allah bagi berlipat ganda. Entah orang kaya di Penang, Datuk Seri Yusuf Tayyub. Ni bulan Ramadan nak mai lagi 2 bulan, nama dia anti popular balik. Orang muda lagi. Orang muda lagi. Saya berpeluang makan semeja dengan dia hari tu ni, saya pun tak nak tengok dia. Sekali baru tengok dia. Muda lagi yang kata Yusuf Tayyub ni. Menjaga apa tuan-tuan? Kurma dengan biji badam. Milioner. Multi milioner. 1 tahun sumbangan tetap ke tabung tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang 1 million 1 tahun bagi tetap, lebih lagi mau bagi. Jual kurma dengan biji badam aja. Abdul Rahman bin Auf jual keju dengan minyak samin aja. Dalam hadis kata apa? Farabaha syai'at, untung Allah bagi dekat dia berlipat ganda. Fara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ayyam, selepas beberapa hari Nabi jumpa dia. Selepas beberapa hari Nabi mempersudarakan dia dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Ansari. Dia pun dah dapat kapital, dapat modal, pergi start buat menyaga, dah jadi orang senang, untung. Lepas tak berapa lama Nabi jumpa dia. Wa alaihi wadarun min sufrah. Waktu Nabi jumpa dia tu ada wadar. Wadar ni satu spot, satu tumpuk daripada sufrah, daripada wangi-wangian perempuan pakai ni, kumkuma apa semua ni, sufrah dia panggil. Nampak bekas tu di baju dia. So, dalam masyarakat Arab pada ketika itu,
pakai wangi-wangian, kalau nampak color kuning terang tu, itu perempuan saja. Laki-laki tak boleh lagu tu. Laki-laki dia pakai wangi-wangian yang tidak berwarna tetapi wangi. Orang perempuan dia pakai wangi-wangian yang kurang wangi tetapi berwarna. Dia macam tu. Tajuk ni kita baca di Masjid Negeri Pulau Pinang. Tajuk ni. Bila Nabi jumpa Abdul Rahman bin Auf, mata Nabi sudah usar ke baju dia. Nabi ni dia very observant. Dia cukup perhati benda-benda ni. Sahabat suka hati, sahabat susah hati, sahabat. Nabi ni dia cukup perasan benda ni. Bila jumpa Abdul Rahman bin Auf, dia kata wa alaihi wadarun min sufrah. Ada tumpuk kuning di baju dia. Nabi tengok, setahu aku dia ni tak menikah lagi. Ni baju tumpuk kuning ni perempuan punya ni cerita mai kok mana dia ni. Begitu ceritanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mahyam ya Abdul Rahman." Nabi kata dia, apa habang wahai Abdul Rahman, mata duk parti tumpuk tu. Qala Abdul Rahman, "Ya Rasulullah, tazawwajtu imra'atan minal ansar." Dia tahu dah Nabi duk parti tu, dia tahu dah. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya dah menikah sebenarnya dengan satu perempuan Ansar Madinah. Saya menikah dah." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama suqta fiha." Nabi kata, berapa mahar, berapa mas kahwin yang kau bayar masa menikah ni? Faqala waznan nawatin min zahab. Dia kata, aku bayar mahar meh sebiji. Perhiasan meh sebiji, macam biji rantai tu sebiji itu sebagai mahar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aulim walau bisyah." Nabi kata, Abdul Rahman, lain kali kalau menikah buatlah kenuri. Nabi kata, walau bisyah, walaupun sekok kambing sembelih pun tak apa dah. Nabi kata, jangan buat sengak-sengak dulu ni, orang nanti ingat macam-macam. Hadis ni juga menjadi dalil kepada kalau menikah kena kenuri. Tak suruh besar-besar, just satu kenuri dengan tujuan nak acknowledge, nak bagi tahu kepada masyarakat sekitar, kata ini orang sudah kahwin, supaya tidak jadi fitnah di kemudian hari. Dan Nabi kata kepada Abdul Rahman bin Auf, wahai Abdul Rahman, aulim walau bisyatin, buatlah kenuri walaupun dengan sekok kambing. Syah kan, kita ada abad Syah ni makna kambing. Jangan duk ubuh nama anak kita Ismail Syah ke apa, di karut kan, kambing nama dia. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dua hadis yang kita baca ni, kalau kita nak simpulkan apa dia, Islam tidak larang orang Islam jadi kaya. Satu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kalau orang Islam semua pun miskin, susah kita. Hari ni dengan sorak derma ni tak boleh tahan tuan-tuan. Sorak derma ni kita duk bagi, tapi dalam duk bagi tu macam nak lari. Ni sorak derma duk main ni. Mahat tahfiz saja ni tak tahu, merata kampung, merata corok tempat mahat tahfiz. Anak yatim ni tak tahu nak abang, merata tempat anak yatim duk ada. Betul tak betul itu tak usah sembang. Yang nak sembangnya sorak duk main minta derma ni. Nak buat sekolah, sat lagi nak buat asrama, sat lagi nak buat kolah, ambil ayat semayang, sat lagi ada saja benda. Tuan-tuan boleh bayang dalam semua pakat miskin orang Islam ni, apa nak jadi dengan kita ni? Maka perlu ada orang Islam yang kaya. Dan kalau boleh biar semua kaya. Kaya tidak dilarang oleh Islam. Cuma dia bagi dua benda. Apa dia? Pastikan masuk keluar itu dengan jalan yang elok, halal, pendapatan dan perbelanjaan itu halal. Dan yang kedua, biarlah digunakan untuk nak membangunkan Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang kedua, daripada hadis yang kita baca ni dapat kita buat kesimpulan apa dia? Susah bagi orang kaya di hari akhirat esok. Walaupun dia akan masuk syurga, tetapi setelah melalui saringan pemeriksaan dan hisab yang sangat membebankan. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2.
Baharul Mazi jilid 2 muka surat 135. Muka surat 135 bab fi nashril asabi' inda takbir, iaitu bab yang datang pada menyatakan jarangkan jari pada waktu mengangkat takbiratul ihram. Dia nak abah kata bila takbir tu jari tu seelok-eloknya dijarangkan. Begitu. Ketahuilah saudaraku, adalah satu orang itu apabila angkat takbir sembahyang, maka sunat baginya mengangkat tangan membetuli bahunya dan jarinya itu direnggangkan. Sekali lagi dia nanti cerita detail kaifiat dia. Dan biarlah tapak tangan itu terbuka menghadap ke kiblat. Dia angkat tangan takbir tu, jangan lagu satu macam dia lagu tu. Tu dia panggil rimau nak lompat. Itu bukan takbir. Takbir ya, dia kata angkat biar tapak tangan jari direnggangkan dan tapak tangan menghadap kiblat. Dia kata itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Dan telah datang hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi menunjukkan Nabi memperbuat angkat tangan itu dengan menjarangkan jari yang demikian itu. Hadis dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza kabbara lis-salah nashara asabi'. Maksudnya diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bila angkat takbir bagi sembahyang menjarang ia akan segala jarinya, yakni pada masa angkat tangannya membetuli bahunya itu. Nabi bila angkat takbir jarinya dijarangkan. Bermula hadis Abu Hurairah itu hadis yang hasan. Dan sesungguhnya meriwayatkan oleh ketiadaan seorang akan ini hadis. Ramai sahabat riwayatkan hadis kata Nabi bila takbir jari direnggangkan. Satu. Baik, satu lagi hadis yang lebih asah daripada yang di atas itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala fi shalah rafa'a yadayhi madda. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia apabila nak sembahyang mengangkat dia akan tangannya tegak, segala jarinya menghala ke langit, jari terpacak naik ke langit dengan tiada merenggangkan dia. Ni pula satu hadis pula kata madda, dia kata jari tak direnggangkan. Dan adalah angkatnya itu membetuli dua bahunya. Kan Nabi bila angkat membetuli dua bahu. Okey, tapak tangan menghadap kiblat, jari terpacak naik ke atas. Begitu. Dalam syarah yang lebih panjang dia kata ibu jari bertentang dengan bawah telinga, manakala ujung jari sampai di pucuk telinga, dia kata begitu. Okey, baik. Kata At-Tirmizi, hadis ini lebih asah daripada hadis yang mula tadi, iaitu hadis yang menyebutkan renggang jari, kerana adalah rawi kepada hadis renggang jari itu salah pada riwayatnya. Ini cerita di kalangan ulama hadis. Tuan-tuan akan jumpa benda ni bila mendalami ilmu hadis. Bila kita mendalami ilmu hadis, dia jumpa hadis yang Imam At-Tirmizi kata hasan, ulama hadis yang mutaakhir Nasiruddin Al-Albani dia kata dhaif. Mai jumpa pula satu hadis yang Imam At-Tirmizi kata hadis itu dhaif, dia mai pula Al-Albani dia kata apa? Dia kata sahih pula. Ini perselisihan yang berlaku di kalangan ulama hadis, hasil daripada mereka menyelidik hadis tu. Ada beberapa benda yang mereka dapat yang mereka bawa kepada kesimpulan taraf hadis itu sekian-sekian. Yang tu bukan kerja kita, kita baca hadis saja. Yang tu tinggal kerja tu kat mereka. Mereka ahli di dalam bidang hadis. Begitu. Baik, masalah dia kata mengangkat tangan waktu takbir itu apa hukumnya? Angkat masa takbir tu, angkat tangan tu apa hukum dia? Bukan kata Allahu Akbar. Allahu Akbar tu lain, angkat tangan tu lain. Now yang dia nak bincang ni, dia kata angkat tangan tu. Apa hukum angkat tangan ketika takbir? Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, telah ijma' sekalian umat atas mengatakan sunat.
mengangkat tangan pada waktu takbiratul ihram. Angkat tangan tu sunat. Kalau kita pilih untuk tak angkat tangan, sembahyang sah tak? Sah. Jadi kita cerita dalam kuliah lepas, kita pergi di Mekah, di Madinah, jumpalah kepelbagaian ini. Kan? Kita duduk sebelah dia, tengok dia lagu duduk relax, lagu tu ya. Kita ni dah duduk kiam dah, lagu duduk kelin tengok dia ni bila nak takbir ni duduk kali apa, duduk angan-angan apa. Imam Allahu Akbar rukuk, tengok dia rukuk. Rupanya dia semayang dah. Tangan tak angkat, tak kiam, tak apa, lagu duduk relax macam tu. Ada mazhab yang mengatakan tak perlu angkat tangan. Dalam mazhab Syafi'i dia tak kata wajib, dia kata sunat. Kalau nak angkat, sunat. Angkat itu lebih baik. Sekali lagi dia nanti bincang pasal apa angkat pula. Okey, baik. Maka kata Imam Syafi'i dan Ahmad dan jumhur ulama daripada sahabat Nabi SAW dan mereka yang kemudian daripada mereka itu disunatkan mengangkat kedua tangan juga pada waktu rukuk dan pada waktu bangkit daripadanya. Imam Syafi'i kata bukan masa takbiratul ihram saja, bahkan masa nak rukuk sekali lagi. Tersemayang Allahu Akbar, habis baca Fatihah, habis baca surah, nak rukuk. Nak rukuk tu Imam Syafi'i kata angkat lagi Allahu Akbar baru rukuk. Imam Syafi'i kata apa? Bangkit daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, angkat lagi. Jadi Imam Syafi'i dia kata, dan ialah riwayat daripada Imam Malik, dan bagi Syafi'i satu qaul bahawasanya disunatkan angkat kedua tangan itu pada tempat yang akhir, iaitu yang keempat, iaitu apabila bangun daripada membaca tasyahud yang pertama. So Imam Syafi'i dia 4 kali angkat tangan. Bila kita nak semayang, mula-mula takbiratul ihram, Allahu Akbar, 1. Nak rukuk sekali lagi, Allahu Akbar, rukuk 2. Bangkit daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, 3. Sat lagi ni selepas tahiyat awal nak bangkit. Bangkit daripada tahiyat awal tu Allahu Akbar, sunat lagi sekali angkat tangan. Imam Syafi'i dia kata berapa tempat disunatkan angkat tangan? 4 tempat. 1 takbiratul ihram dan 3 lagi hak tadi kita sebut. Tuan-tuan, mazhab besar, mazhab ada banyak. Mazhab ada banyak. Mazhab yang besar ialah apa dia? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Berdasarkan seniority. Hak paling tua Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Ini 4 mazhab yang dipanggil mu'tabar. Ada lagi mazhab lain yang mereka ni tak berkembang, cuma menjadi mazhab di tempat-tempat, di kelompok-kelompok yang kecil. Di antaranya apa dia? Mazhab Sufyan As-Sawri. Kita duk baca, kita jumpa. Dan berkata Sufyan As-Sawri, dia juga ulama mazhab, tapi mazhab kecil yang tidak popular. Dan ada beberapa mazhab-mazhab lain lagi yang dia ni menjadi ulama yang mujtahid di tempat dia, dan ada orang ikut dia. Dia menjadi imam mazhab, tetapi mazhab kecil yang tidak popular. Nampak? Imam Syafi'i ni kita kena kenal. Kalau tidak, saya lagi takut juga ada di kalangan kita hari ini bila sebut Imam Syafi'i ni dia berasa macam betul Imam Syafi'i itu manusia. Manusia maksudnya ada buat salah, tapi jangan kita ingat Imam Syafi'i ni macam PI kawan kita. Itu nak kena peringat. Takut kadang-kadang dengar kawan-kawan bercakap ni, kadang-kadang dia kenal kepada Imam Syafi'i ni sampai nada dia bercakap tu macam memperkecil-kecilkan Imam Syafi'i. Jangan macam tu. Siapa Imam Syafi'i ni tuan-tuan? Nama Muhammad bin Idris nama dia. Tapi lebih dikenali dengan nama Imam Syafi'i. Nama tuan dia yang keberapa tu? Syafi'i. Keturunan Arab Quraisy, keturunan Nabi. Nih yang kata Imam Syafi'i, keturunan Nabi. Bahkan mai daripada susun galur Nuh, Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Tu Nabi punya ancestor, Nabi punya keturunan. Abdul Muttalib kita selalu dengar, siapa dia ni? Tuan Nabi.
Imam Asy-Syafi'i mai daripada susun galor itu. Nabi Muhammad ni Bani apa? Bani Hashim. Bani apa? Bani Abdul Muttalib. Bani apa? Bani Abdu Manaf. Itulah keturunan Imam Asy-Syafi'i. Jangan ingat dia ni apa. Jangan. Beranak di Gaza, di wilayah bergolak Palestin pada hari ini. Dan ada riwayat kata hari Imam Syafi'i beranak, hari itu pada hari yang sama Imam Abu Hanifah mati. Dia pergi bertindih hari. Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi ni, Imam Abu Hanifah ni mati pasal apa tuan-tuan? Pasal diracun. Mati pasal diracun oleh khalifah yang memerintah pada zaman dia, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Kalau kita dulu mengaji sejarah Islam di sekolah SPM, STPM, kita jumpa ni Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Dia yang bertanggungjawab meracun Imam Abu Hanifah sampai mati. Dipanggil Imam Abu Hanifah nak suruh jadi hakim. Imam Abu Hanifah tak mau. Dia kata dia tak layak. Khalifah kata kalau hang tak layak, siapa yang layak? Dia kata itu tak tahulah. Dia kata tapi dia rasa dia tak layak, dia tak mau. Kerana tak mau jawatan, dia dipenjarakan. Dalam penjara dipaksa lagi, suruh ubah keputusan, suruh ubah pendirian, suruh terima jawatan hakim. Dia tak mau juga. Khalifah kata hantar racun, buah dalam makanan, dia makan-makan, mati. Sebelum mati, sujud, mati dalam sujud. Tuh. Kita nak cerita Imam Syafi'i, tapi nak cerita Imam Syafi'i ni dia mai Imam Hanafi ni. Nak habang kata apa tuan-tuan? Empat mazhab ni hebat-hebat imam dia. Jangan pengikut kepada salah satu mazhab memandang rendah kepada imam mazhab lain. Kita nak abang yang tu, adab tu kena jaga. Jangan kerana kita mazhab Syafi'i kita nak condemn orang lain. Jangan kerana kita suka rasa selesa dengan pendapat satu orang lain kita nak hina Imam Syafi'i. Tak boleh. Mereka ni hebat. Tidak ada orang seumpama mereka ni hari ni. Umur 9 tahun sudah hafaz Quran. Kitab Al-Muwatta, kitab yang ditulis oleh Imam Malik, kitab Al-Muwatta dihafaz oleh Imam Syafi'i ini word by word. Kita surah Sajdah lupa lagi. Dia bukan setakat Quran, bukan setakat hadis ni, ribuan hadis dia hafal dah. Kitab tok guru dia Imam Malik dia hafal. Imam Malik ni pada masa tu menjadi mufti di Madinah. Imam Syafi'i naik kenderaan pi jumpa Imam Malik di Madinah dan belajar daripada Imam Malik 8 bulan. Hebatnya Imam Syafi'i ini umur 15 sudah dibenarkan mengajar di Masjid Haram. Umur 15 kalau anak kita lah ni basuh berak tak pernah elok lagi. Imam Syafi'i umur 15 sudah dibenarkan mengajar di Al-Masjidil Haram. Dan pada ketika dia umur 15, guru dia percaya kat dia, membenarkan dia mengeluarkan fatwa di Al-Masjidil Haram. Bukan sekat mengajar dah, fatwa. Dia dibenarkan oleh guru dia untuk berfatwa di Masjid Haram. Kalau tak sambung lagi cerita Imam Syafi'i, dia pun kita takut dah. Takat tu pun kita takut dah. Yang selama ni kita duk kata Imam Syafi'i pun takat tu dengar pun kita tahu dah dia siapa. Hebatnya dia di dalam bahasa Arab ni sampai satu ketika guru bahasa Arab dia nama Mas'ab. Bukan Mus'ab, Mas'ab. Dia belajar bahasa Arab sastra ni daripada guru ni yang bernama Mas'ab. Satu hari di tempat dia buat pertandingan karang syair. Guru dia masuk, dia tak mau masuk. Kawan-kawan duk suruh dia masuk, dia tak mau masuk. Pasal apa? Pasal guru dia masuk. Dia kata masuk. Bila bukan ada apa menang kalah ni, saja nak test kita punya kemampuan. Akhirnya dia masuk, dia menang. Guru dia kalah.
Kalau hari ni kita kata kita tu budak brilian, budak genius ni Imam Syafi'i ni. Dia satu pelajar yang brilian, yang genius. Dia menguasai setiap bidang yang dia masuk ni cukup hebat. Sehingga keluar ni komen-komen daripada ulama besar tentang dia. Imam Malik yang pernah menjadi guru dia selama 8 bulan di Madinah. Imam Malik yang pada masa itu menjadi mufti di Madinah. Imam Malik kata apa? Bila diminta dia bagi komen tentang Imam Syafi'i ini, dia kata tidak akan ada lagi orang berketurunan Quraisy yang lebih alim daripada Syafi'i. Itu satu endorsement, satu pengesahan, cop mohor daripada Imam Malik. Dia tahu ni Imam Syafi'i punya kehebatan macam mana. Dia kata betul saya carilah dalam Quraisy tidak akan ada satu orang yang lebih baik daripada Syafi'i ini. Dia cukup alim, dia kata. Imam Ahmad bin Hanbal bawah pada dia, belajar daripada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal di dalam bidang hadis ni. Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Dia kata Imam Syafi'i, dia kata umpama matahari bagi dunia ni. Dia kata, tidak ada dia, gelap dunia ni. Dia kata. Imam Ahmad bin Hanbal ni yang terkenal ulama hadis, ahli hadis yang hebat ni. Dia kata Imam Syafi'i umpama matahari bagi dunia ni. Tidak ada dia, gelaplah dunia ni. Dia kata aku belajar hadis, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Aku belajar hadis sehinggalah aku belajar hadis daripada Imam Syafi'i, baru aku faham tentang hadis, dia kata. Guru ni macam-macam, tuan-tuan. Saya ada kawan seorang masa duduk mengaji dulu. Mengaji sekolah Arab. Sampai pergi kolej Islam dulu tak faham bahasa Arab ni, duduk tak faham. Paisah boleh lepas lah pasal masa duduk berlatih soalan main leguna nak jawab, leguna main guna nak jawab, boleh lepas pun boleh dapat, tapi tak faham. Bila bagi bahasa Arab tak ada baris, tak boleh baca, tenggelam punca habis semua, tak tahu ni mana fa'il, hak mana maf'ul, yang mana khabar, yang mana hal, mai kok mana ni apa ni. Sampailah dia masuk universiti. Dalam pada duk tak hati tu SPM pun boleh lagi. Masuk universiti, masuk fakulti Islam. Di universiti baru dia faham. Dia kata aku mengaji bahasa Arab daripada ibtidai, daripada tadika dulu ni. Dia kata aku mengaji sampai peringkat sanawi, peringkat menengah ni. Dia kata ni baru aku faham. Dia kata baru aku reti bahasa Arab ni. Dia kata nak kata benar ke ataupun guru tu. Ada setengah guru dia pandai method, dia pandai kaedah mengajar. Benda yang sama bagi dua orang ajar. Hak seorang ajar ni blur semua, tak nampak apa. Mai hak seorang lagi ajar yang tu juga nampak sebiji-sebiji. Kaedah yang dia gunakan tu tangkap hati semua orang yang belajar. Imam Ahmad bin Hanbal dia kata aku mengaji hadis ni daripada ramai orang. Bila aku mengaji hadis daripada Imam Syafi'i, baru aku faham tentang ilmu hadis ni. Dan dia kata apa? Setiap ahli hadis yang ada, dia kata terhutang budi kepada Imam Syafi'i. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ini semua dinukilkan di dalam kitab-kitab, komen-komen daripada ulama yang besar-besar ini. Jadi jangan duk bercakap, nak cakap tu malu ke diri sendiri dulu. Kita tahu siapa orang yang kita nak komen ni. Kita tahu kita siapa, bukan bandingan kita dengan dia. Tak ada tempat kita nak duk tepi dia pun tak layak. Baik. So Imam Syafi'i dalam bab takbir ni dia kata ada 4. Nak abang yang tu aja, tapi kita cerita Imam Syafi'i itu kena bagi tahu, bagi nampak baru kita tahu. Bila kata-kata Imam Syafi'i, kita tahu Imam Syafi'i itu siapa. Baru dia mai respect dekat Imam Syafi'i. Dia kata 4 tempat: takbiratul ihram, kemudian takbir nak rokok, takbir bangkit daripada rokok, dan bangkit daripada tahiyat awal. 4 kali dia kata disunatkan angkat takbir tu. Dan di bawah tu dia bawa mai segala khilaf-khilaf yang berbagai-bagai. Saya saja tak mau baca. Baca sekejap lagi, tuan-tuan t-shirt balik wire, dia sepang api balik, habis. Ada abang ni elok dah ni, dia jadi kalut balik.
Pasal apa? Dalam bab fiqh ni satu bab dia bawa mai kadang-kadang 10 pendapat. Dah lain. Nak balik sekali dah bercerita apa kali yang takbir tu tak tahu. Tak tahu. Kan? Jadi hak mana yang dia nak mai serabut kita langkah bawah. Tuan-tuan tengok di penggan lagi satu tu masalah dia kata mengangkat tangan waktu takbir itu bagaimana kaifiatnya. Yang kata angkat takbir itu macam mana? Kata Imam Nawawi, dan ada pun bermula sifat mengangkat dua tangan itu, maka yang masyhur daripada mazhab kita dan mazhab jamahir, maksudnya jumhur, majoriti ulama, iaitu bahawa diangkat dua tangan membetuli dua bahu. Bahu kita, tangan kita duk membetuli dua bahu, dia kata. Dengan sekira-kira membetuli ataupun bertentangan, ujung jari akan pucuk telinga. Ini dalam mazhab Syafi'i. Angkat tangan tu membetuli bahu dan ujung jari sama dengan ujung atas telinga, dia kata. Begitu. Dan dua ibu jari membetuli cuping telinga yang di bawah ni. Begitu. Ni kalau kelas tadi kau apa kat suruh buat dah. Tuan-tuan cuba buat tengok angkat tangan. Ni kelas dewasa. Okey. Bayang-bayang lagu tu, saat lagi sebelum naik motor baru try buat tengok macam mana. Dia kata dan dua tapak tangan itu bertentangan dengan dua bahu. Tapak tangan ni duk bertentang dengan bahu kita macam tu. Pasal apa dia habaq in detail secara terperinci? Pasal apa? Pasal tuan-tuan tengok takbir ini dia gaya bebas banyak. Kan, gaya bebas banyak. Yang tarik beratas pun ada. Dia nak panggil mai khusyuk tu. Kan? Dia nak panggil mai khusyuk tu. Kita tengok takut. Kan? Siap dengan ada ketak-ketak pun ada. Yang ni di banyak tempat boleh tengok macam-macam cara. Cuma Imam Syafi'i nak abang lagu tu aja. Tak ada susah apa pun. Dia kata tapak tangan mau duk buka, jari mau duk renggang. Dia kata bertentang dengan bau, tak mau tinggi, tak mau rendah. Bertentang dengan bau, ibu jari dengan bawah ni, atas dengan ujung atas telinga. Dia kata macam tu ya. Allahu Akbar. Cukup cantik. Dia kata sudah. Simple aja. Baik. Kemudian masalah dia kata mengangkat tangan beserta takbir atau bagaimana? Ni nak angkat ni pula ni di lagu mana? Angkat dulu ke baru bunyi Allahu Akbar, ni pun satu bab pula. Ataupun masa nak mula naik bunyi dah Allahu Akbar, macam mana? Macam mana? Kan? Yang ni pun gaya bebas, ada banyak. Ada yang sambil duduk berjalan lagu duduk angkat dah. Itu pun satu style. Yang bukan style Nabi suruh, bukan style Imam Syafi'i, bukan style apa, itu style tersendiri. Dia panggil. Sambil duduk jalan mai lagu tu punya duk mai. Style. Kan? Ada yang angkat dah, suara apa tak bunyi lagi, tata kiam Allahu Akbar, baru bunyi lagu tu pun ada. Dan semua tu ni kalau tuan-tuan baca masalah yang 277 ni, dia sebut semua style tu. Semua style tu disebutkan. Ada yang mula angkat Allahu Akbar tak turun lagi, wa akbar dah tak turun lagi baru turun. Ada yang Allahu Akbar sekali. Ada yang Allah dah turun dah, doa Allah tak habis lagi, wa akbar pun ada. Baik, tuan-tuan turun di bawah tu baris yang keempat, yang kelima daripada bawah. Kita ambil hak last punya saja. Dia kata apa? Ialah yang lebih asah. Dia kata hak ni aja. Apa dia? Dimulakan mengangkat serta permulaan mengucap takbir. Masa nak angkat tu Allah bunyi sekali dah. Itu yang lebih asah. Dan tiada sunat pada kesudahannya. Masa angkat Allahu Akbar tak apa, baru turun tak apa. Dia tak perlu serentak. Tapi masa nak naik bunyi, dia kata Allahu Akbar, lepas tu baru turun tak apa. Ataupun Allahu Akbar sama turun pun tak apa. Yang pentingnya dia kata apa? Masa angkat tu bunyi Allahu Akbar baru turun tak apa. Ataupun Allahu Akbar sama-sama pun tak apa. Dia kata yang kelima, yang lebih asah, mana yang lebih sahih sekali, apa dia? Dimulakan mengangkat serta permulaan ucap takbir serentak masa angkat Allah tu masa tu. Dan tidak sunat pada kesudahannya. Kesudahan tak perlu serentak. Kalau serentak pun tak apa, tak serentak pun tak apa. Cuma masa angkat tu bagi bunyi serentak. Itu yang asah.
Hak lain tu macam-macam cara. Kalau kita buat macam cara lain, sah tak sembahyang kita? Sah. Cuma dia panggil apa? Gaya bebas. Dia panggil. Yang tu ya. Kan? Yang pentingnya apa? Jangan tak sembahyang. Yang tu yang paling penting. Baik. Habis. Maka jika selesai daripada takbir itu dahulu daripada sempurna angkat tangan ataupun sempurna takbir, dahulu daripada selesai angkat tangan, hendaklah sempurnakan dayang baki. Dan jika selesai daripada keduanya oleh letak tangan, padahal tidak berkekalan angkatnya sekalipun tak apa. Dia kata itu bukan satu benda yang dititik beratkan sangat. Tonton tengok muka sebelah. Masalah mengangkat tangan kudung waktu takbir. Ini pecahan kepada perbincangan masalah fiqh. Kalau kawan ni tangan tak ada. Tangan dia dua-dua kudung. Okey, dia ni nak kena takbir ke tak? Jari tak ada. Kata Imam Nawawi, dan jikalau adalah satu orang itu kudung dua-dua tangannya tentang pergelangan tangannya, kudung betul-betul di pergelangan tangan, ataupun kudung salah satu daripada keduanya, sebelah ya kudung, sebelah ada. Macam mana dia ni? Kata Imam Nawawi, nescaya diangkat lengan yang baki. Tapak tangan tak ada, hak mana ada angkat. Lagu tu aja. Kan? Tak ada. Di atas ni tak ada. Jangan kata aku jari tak ada, jadi tak payah angkat. Angkat hak mana ada. Kalau yang ada daripada pergelangan tangan sampai siku, maka angkat yang tu saja. Dia kata. Itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nescaya diangkat lengan yang baki, dan jika kudung lengan sampai ke siku, dia ni lagi teruk, bukan tekat ni lah, sampai tang ni tak ada, tinggal tekat ni je, ni tinggal ni, dia panggil apa ni, wing apa, wing kanan wing kiri yang ada ni. Nescaya diangkat kucing-kucingnya, ni dia panggil kucing-kucing. Pasal dia panggil kucing-kucing, sebab dulu budak-budak dia suka tarik ni bagi naik anak kucing tu, maka tu dipanggil kucing-kucing. Dia kata betul tak betul, saya pun tak tahu. Kan? Dulu budak-budak dia dulu tarik ni. Tarik naik seketika, dia kata anak kucing tu lah. Kucing-kucing. Baik, so dia kata kalau dia ni sampai ke siku, tak ada tangan dia kudung ni, aksiden terkapit mesin getah ke apa ke dulu ni, kena kerat sampai dekat tu. Maka diangkat kucing-kucing ni. Dekat mana ada angkat sebagai nak tunjuk apa? Kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkat tu sebagai tanda respect dan membesarkan Allah. Kan macam polis, cara respect dia macam mana? Tabik, lagu tu. Macam askar, cara respect dia macam mana? Lagu tu. Bukan sabar. Polis dia lagu tu. Askar dia lagu tu. Pasal apa? Tanya mereka. Tapi itu tanda apa? Tanda respect. Okey? Jadi kita dengan Allah kalau nak dikiaskan, respect kita dengan Allah macam tu. Tanda kita respect dan kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian mengangkat tangan dan tapak tangan menghadap kiblat pada waktu takbir. Kata Nawawi dalam syarah Muslim, dan disunatkan bahawa adalah tapak tangan ke arah kiblat pada waktu mengangkat takbiratul ihram itu, dan bahawasanya dibukai akan dia keduanya. Bila angkat tu tapak tangan ke arah kiblat dan dibukakan dia. Dan bahawa direnggangkan di antara segala jarinya akan sebagai renggang yang pertengahan, agak-agak renggang saja, jangan sampai besar sangat. Dia kata agak renggang, tak mau rapat lah, maksudnya tak mau rapat, begitu. Dan jikalau tertinggal mengangkat tangan sehingga datang dengan setengah takbir, maka bolehlah diangkat keduanya pada baki yang lagi satu. Ni orang teralik lupa, dia pergi nak sembahyang, dia teralik, dia terlupa nak angkat tangan, dia pergi Allahu Akbar, tak angkat lagi, dia ralik. Ataupun tengah dia kata Allah, aku tak angkat, baru angkat. Boleh tak boleh? Dia kata boleh. Diangkat keduanya pada yang baki lagi dua ada Allahu Akbar tu, angkat, dia kata. Dan jikalau ditinggalkan sehingga habis takbir, maka tiadalah boleh lagi diangkat keduanya kemudian daripadanya. Sampai dah habis dah Allahu Akbar, habis dah habis baca iftitah dah, baru teringat tadi aku tak angkat tangan, baru dua gawang balik pula, tak payah. Dia kata itu sudah terlepas. Maka janganlah pula seorang yang mengucap takbir itu dipendekkan dia sekira-kira sampai tiada dapat direti.
Ni lafaz Allahu Akbar tu pula dia kata nak kena panjang ke pendek. Yang tu pun dia bincang juga. Tak ada setengah orang dia panjang, dia nak karang satu-satu, dia duk buat karangan. Allah saja aku sembahyang fardu Isya 4 rakaat ikut imam yakni makmum, kerana Allah panjang ah. Dah ikut imam yakni makmum pula lagi. Kerana panjanglah. Adakah sampai macam tu? Dia kata kita takbir ni nak sebut Allahu Akbar tu sampai panjang lagu tu, ataupun terlampau pendek sampai orang pun tak tahu dia takbir dak lagi. Allah Akbar tu. Makmum belakang ni duduk tunggu awal tu imam tak takbir lagi, tak Allahu Akbar rokok dah, depa baru duduk takbir. Pasal apa? Terlampau pendek. Nak tunjuk champion betapa cepatnya lintasan dia tu. Allahu Akbar. Baik, ni nak dia bincang. Dia kata macam mana pula, dia kata kalau macam jika seorang itu mengucap takbir itu dipendekkan sangat sekira-kira sampai tak dapat direti oleh orang. Dan janganlah pula melampau-lampau panjang sampai meleret-leret. Apapun Islam ni dia ambil yang pertengahan. Sampai nak tunjuk champion cepat sangat pun tak mau, sampai meleret-leret panjang tak habis-habis pun tak mau. Bahkan ucapkanlah dengan terang sahaja, bagi bunyi clear. Allahu Akbar. Clear. Untuk pergi Mekah Madinah tu imam ada jadi imam tu pendek aja. Tapi taklah pendek sampai terkejut kita. Just nice. Hak duk bunyi panjang ni tok bilai dia ni. Imam tu sendiri kita dengar daripada mikrofon dia ni. Allahu Akbar. Habis. Tok bilai lah riau lagi. Allahu Akbar. Yang tu yang rasa Mekah tu. Yang tu lah. Tapi hak tu imam betul pendek saja. Itu yang disuruh. Dia kata walaupun dalam mazhab Syafi'i dia suruh begitu. Dia kata. Baik, kata Nawawi padanya dua wajah. Bermula yang asah pada keduanya ialah dipendekkan. Tak mau panjang sangat Imam Nawawi kata. Dalam mazhab Syafi'i. Pendek saja, just nice. Meletakkan tangan di bawah dada ataupun letak di mana? Ni lepas dah Allahu Akbar nak letak atas ni ke, nak letak sini ke, nak letak macam mana? Macam mukadimah yang kita baca 2 bulan lepas. Ini tajuk perbincangan dia. Yang ni nak letak di mana tu selepas daripada takbiratul ihram itu, kita nak letak tangan kita di mana? Yang ni kemudian daripada takbir. Kata Imam Nawawi, apabila meletak seseorang yang sembahyang itu akan tangannya kemudian daripada takbir, hendaklah letakkan kedua-dua tangannya di bawah dada, atas daripada pusat. Ini mazhab Syafi'i. Bawah pada dada, atas pada pusat. Letak di situ, dia kata. Dan inilah mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama. Dan kata Imam Abu Hanifah dan setengah daripada ashab Syafi'i, letak bawah pusat. Kan yang kita cerita dalam 2 bulan lepas, kita kata apa? Tok Guru Haji Hadi, dia kalau semayang, dia qiyam di atas ni. Kalau tuan-tuan rajin duk tengok gambar dia semayang, dia letak di atas. Kalau Tok Guru ni Aziz, dia letak bawah pada pusat. Kan? Dua-dua tu ada cerita dia. Ada fahaman dia daripada hak dia duk belajar ni. Macam kita duk belajar ni, macam tu cerita dia. Okay? So yang kata letak di bawah pusat ni siapa punya pendapat? Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi. Itu sebab tuan-tuan pergi di di Kuala Lumpur, Masjid India. Masjid India Kuala Lumpur. Semua tangan duk londeh bawah gitu. Pasal depa Hanafi. Depa mazhab Hanafi. Depa belajar daripada guru mazhab Hanafi. Guru depa abang lagu tu. Tangan kiam bawah pada pusat. Okey. Tok Guru ni Aziz, dia mengaji ijazah pertama dia di India. Jadi apa yang dia dapat di sana mungkin itu yang melekat dalam amalan dia, mungkin. Tanya dia baru kita boleh tahu jawapan tepat dia apa. Tapi hak kita dah tengok dalam gambar begitu. Baik. Jadi dua-dua tu ada cerita dia. Dia kata Abu Hanifah dan sebahagian mazhab Syafi'i letak bawah pusat. Dan bermula kaul yang asah bahawasanya apabila diturunkan kedua tangan itu hendaklah diturunkan dengan lemah lembut, taruh di bawah dada sahaja. Takbir Allahu Akbar turun tu dia kata biar lemah lembut, slow motion. Ada yang turun macam satu karate turun pun ada, tak mau dia turun agak biasa dengan lemah lembut dan slow motion dia kata.
Kemudian letakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan kata qil, lepaskan dia dan hunjukkan dia lurih pada masa turun itu. Kemudian mulalah pula mengangkat keduanya. Ini pun ada satu qil, ada satu pendapat kata macam mana? Allahu Akbar, turun lurih dulu, baru naik balik qiyam. Rupanya ada pendapat di kalangan ulama kata lagu tu. Tuan-tuan biasa jumpa ada orang macam ni? Dia geng ni. Geng kata qil ni. Dan kata qil. Dia lagu tu. Kan? Allahu Akbar, turun dulu, relax lah, naik balik lagu tu. Kita duduk sebelah dia, lagu duduk terkejut lagu tu. Apa dia ni? Lagu turun dia, naik balik lagu tu pula. Rupanya dia ambil yang ni. Dan kata qil, lepaskan. Lepas pada takbiratul ihram tu, lepaskan tangan, unjuk ke bawah lurih. Kemudian naik balik, letak di bawah dada. Dia kata. Itu juga satu pendapat. Masalah dia kata, mengangkat tangan waktu takbir itu, apa hikmah dia? Apa hikmah di sebalik disuruh angkat tangan masa takbiratul ihram ni? Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, dan telah bersalah-salahan ibarat ulama pada hikmah angkat tangan pada waktu takbir itu. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, memperbuat dia kerana membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Hak kita kata tadi. Macam polis tabik, macam askar tabik, macam apa tabik, kita macam tabi Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah dengan angkat tangan begitu. Itu satu. Kata Imam Syafi'i, angkat tangan tu membesarkan Allah. Dan menurut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada tu pasal apa? Pasal Nabi buat lagu tu, maka kita buat lagu tu. Itu yang paling kejap sekali jawapan, yang paling kukuh sekali apa dia? Pasal apa yang takbir angkat tangan? Pasal Nabi takbir, Nabi angkat tangan. Maka aku buat macam Nabi buat. Hikmah dia apa dia? Membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata orang lain, diperbuat yang demikian itu menunjukkan merendah diri dan menyerah tubuh, badan dan nyawa. Surrender. Kan? Bila di akhir pertempuran dalam perang, kalau kalah surrender. Surrender ni macam mana? Angkat tangan. Angkat tangan ni menunjuk kata kita surrender. Semayang ni kita takbir tu menunjuk kata kita surrender depan Tuhan. Itu satu pendapat dia kata. Kita menyerah diri kita kepada Tuhan. Ni aku surrender habis ni. Nyawa aku, badan aku, segala apa yang Tuhan bagi kat aku ni, aku surrender dekat Tuhan. Semayang ni. Ada satu pendapat kata hikmah angkat tu adalah sebagai tanda penyerahan diri kita kepada Allah dan menunjukkan kepada turut perintah Allah. Sebagaimana banding orang yang kena tawan. Dia kata macam orang yang kena tawan, surrender, angkat tangan. Adalah orang yang kena tawan itu tak kalahnya menyurung dia akan tangannya, alamat menyerah diri. Maka demikianlah kita serah diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata dia. Demikianlah juga mengangkat tangan takbir itu, kata qil, isyarat kepada membesarkan barang yang dimasukkan padanya. Dan kata qil, bermula yang demikian itu ialah mengisyaratkan kepada membuang ke belakang segala kerja dunia. Ada satu pendapat kata lagu tu. Allahu Akbar ni maksud kita buang habis apa yang ada dalam dunia ni. Yang ada kat kita apa dia? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu juga satu pendapat. Yang pentingnya apa? Angkat tangan itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting. Tuan-tuan tengok tajuk baru tu, fi fadli takbiratul ula, iaitu bab yang datang pada menyatakan kelebihan takbir yang pertama. Ini kelebihan kita main masjid awal, kita dapat takbir bersama dengan imam dalam takbir pertama tu. Satu sahabat tanya saya baru ni, ustaz, saya dengar ustaz duk abang hari tu ni apa, takbir sama dengan imam, ada kelebihan dia. Dia duk faham kata sama tu maksudnya imam Allah, kita pun Allah sama-sama. Imam akbar, kita buat akbar sama-sama, nak dapat sama. Saya kata bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Maksudnya dapat takbir bersama dengan imam ni, maksudnya takbiratul ihram imam tu kita ada dah pada masa tu. Itu maksudnya. Bukan sama maksudnya serentak tu, bukan lagu tu. Ni bahasa ni pun kadang jangan tuan-tuan kita mak lagu lain, dia jadi faham lagu lain. Kan? Satu cikgu sekolah marah budak sekolah. Pasal sekolah buat kelas, buat sembahyang zuhur sebelum balik.
pengetua buat satu peraturan di sekolah, dia kata semua pelajar sembahyang zuhur dulu baru balik. Biasalah akan ada yang tak mau sembahyang. Standard sekolah mana pun ada. Bila dapat tangkap main dekat rusak dekat pengetua ni marah. Pengetua kata hang ni orang nak suruh sembahyang pun susah, perangai tak macam orang Islam. Itu perkataan mulut pengetua. Perangai tak macam orang Islam. Orang Islam sepatutnya bila suruh sembahyang, seronok nak sembahyang, nak dapat sembahyang berjemaah. Hang perangai tak macam orang Islam. Dia balik pergi abang kapak dia, pengetua mengkafirkan dia. Tak kalut tuan. Tu perkataan tu. Perkataan ni hang perangai tak macam orang Islam. Tak macam orang Islam kafir ah. Dia balik abang kapak dia kata apa? Pengetua mengkafirkan saya. Bapa dengar apa pengetua hang pun dia mengkafirkan hang, mana kalau hang kafir aku kafir. Jadi tadi panjang perkataan tu disalahfahami kan. Baik, so yang maksud fi fadli takbiratul ula, kelebihan dapat takbir yang pertama bersama imam tu bukan maksudnya serentak imam Allah kita pun Allah, imam akbar kita bukan macam tu. Maksudnya masa imam takbiratul ihram kita sudah ada sama dengan dia, kita dapat bersama dengan dia dalam rakaat yang pertama takbiratul ihram dia, kita ada di sana. Tu maksud dia. Ketahuilah saudaraku, dikehendaki dengan takbir pertama itu ialah takbiratul ihram. Maka kelebihan takbiratul ihram itu dapat kebanyakannya dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata hadis itu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'ah yudrikut takbiratal ula kutibat lahu bara'atani." Itu dia yang Nabi kata. Maksudnya Nabi bersabda, siapa yang sembahyang kerana Allah, yakni kerana nak junjung perintah Allah Subhanahu wa taala dan bukan kerana riak pada orang, supaya dikata orang kuat beribadat, kuat taat, warak dan sebagainya, dan bukan kerana apa-apa benda lain selain daripada kerana nak menurut perintah Allah jua, sembahyang selama 40 hari dan 40 malam dengan berjamaah pada segala waktunya. Yang didapati jemaah itu pada tiap-tiap kali sembahyang akan takbir yang pertama, yakni takbiratul ihram. Nescaya disuratkan Allah baginya 2 kelepasan. Panjang. Dia nak abang dia lagu ni aja. Dia nak abang siapa 40 hari 40 malam boleh sembahyang 5 waktu bersama dengan imam, dapat rakaat yang pertama sama dengan imam, dia akan dijanjikan 2 kelepasan. Akan dijanjikan 2 kelepasan. Apa dia? Yang pertamanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bara'atun minan nar, iaitu kelepasan daripada api neraka. Dia 40 hari sembahyang 5 waktu tiap-tiap hari, dapat takbir yang pertama bersama dengan imam. 40 hari dia dapat. Sehari 5 waktu 40 hari, dia kata. Siapa yang boleh buat benda macam tu, 2 benda dia dapat. Satu, dijanjikan lepas daripada api neraka. Satu. Yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bara'atun minan nifaq, iaitu dapat lepas daripada sifat nifaq, lepas daripada sifat munafik. Siapa boleh secara istiqamah, dia konsisten di dalam melakukan ibadat ni, sembahyang fardu di masjid sama dengan imam tiap-tiap hari 5 waktu selama 40 hari, lepas api neraka dan lepas daripada sifat munafik. Tuan-tuan, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, inna lil munafiqina alamatun, inna lil munafiqina alamatin yu'rafuna biha tahiyatuhum la'nah wa ta'amuhum nuhbah wa ghanimatuhum ghulul
wala yaqrabuna al-masajid illa hajra wala ya'tuna as-salah illa duburan mustakbirin la ya'lafuna wala yu'lafun khushubun bil lail sakhbun bin nahar wa qala Yazid marratan sukhbun bin nahar atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad. Ni dia nak abang sifat orang munafik. Hak kita selalu dengar sifat orang munafik ni bila janji dia bohong, bila ni hadis ni dia lain sikit. Dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata orang munafik ni dia ada tanda-tanda dia. Yang ni kita mau duk perhati ada tak ada kat kita. Yu'rafuna biha, boleh kenal orang yang ada nifaq, ada munafik dalam hati. Yang pertama, tahiyatuhum la'nah. Dia bila jumpa perkataan hak terbit di mulut ni perkataan laknat. Jumpa aram jadah tu yang dia kutu dia ni. Dia bila jumpa orang ni, tahiyatuhum, kita ni, wa tahiyatuhum salam. Kita ni bagi salam bila jumpa, assalamualaikum. Ni dak. Orang munafik ni bila jumpa dia dajjal orang. Itu tahiyah dia. Itu sebutan dia. Ini tanda ada nifak dalam hati. Hati tak elok. Itu sebab dia duk keluar perkataan tak elok. Satu. Wa ta'amuhum nuhbah. Yang kedua, orang munafik ni apa dia? Makanan dia ni nuhbah. Makanan dia ni semua duit tak clear. Ataupun dalam bahasa ni, duit haram. Makanan dia ni, dia duk makan anak bini di rumah, makan ni duit apa? Duit rasuah. Dia duk makan anak bini, duk makan di rumah ni duit apa? Duit perai hugut. Dia ni duk makan, duk minum anak bini di rumah, makan minum ni duit apa? Duit under counter. Ini semua dia panggil nuhbah dalam bahasa Arab. Nuhbah. Duit tak cantik. Dua. Yang ketiga, wa ghanimatuhum ghulul. Keuntungan yang dia dapat semuanya ghulul, semuanya tipu. Untung yang dia dapat ni semua jalan dia jalan tipu. Tipu orang, kecoh orang, jadi broker tanah, makan duit tak elok. Nak jual tanah, bagi mai cengkeram dulu, hang bagi mai 10% dulu. Tanah harga 100,000, hang bagi mai 10,000 dulu. Bagi masa kat hang sebulan, hang dalam sebulan kalau boleh bayar. Okey, kalau hang tak boleh bayar dalam masa sebulan, 10%, 10,000 burn. Duit ni untung dia, tapi untung itu ghulul. Itu dia anggap untung cara tipu. Tak boleh, Islam tak bagi macam tu. Dia kata tak, kami janji ni, dia redha. Kami buat surat perjanjian, dia redha. Dia redha dalam masa sebulan dia akan bayar penuh. Kalau dia tak boleh bayar, dia redha duit tu hilang. Siapa nak redha duit hilang 10,000? Abang main, siapa yang redha duit dia nak hilang buta 10,000? Tak ada orang redha dalam dunia ni. Walau dia sign, dia tak redha. Duit itu ghulul. Hampir haji 5 kali pun, hampir umrah tiap-tiap tahun pun, kalau duit macam ni hang duk makan, hang makan hasil ghulul, makan hasil tipu. Itu munafik. Wala yaqrabuna al-masajid illa hajra. Nabi kata orang yang munafik ni dia tidak akan mendekati masjid melainkan kerana terpaksa. Bukan hati nak pergi masjid, tak ada. Tapi ni dia kata, ni aku bulan depan nak buat kenduri, kena pergi masjid. Pasal apa? Saat lagi kenduri tu imam tak main baca doa selamat, jenuh dia tadi. Lagi sebulan nak kenduri, main masjid pakai kepiah kolor macam masuk main. Tak cantik ya. Ini dia kata apa? La yaqrabuna al-masajid illa hajra. Dia ni main masjid ni pasal terpaksa. Wala ya'tuna as-salah illa duburan mustakbirin. Dia ni tak akan mai semayang ni melainkan kalau mai pun last sekali. Duburan, belakang sekali. Kalau jemaat ni kira khutbah kedua lah baru sampai. Dia kata hang ni sampai tiap-tiap minggu ni duduk dan khutbah kedua ni. Dia kata aku dengar khutbah dalam kereta. Cakap pandai. Aku dengar khutbah dalam kereta. Hari ni betul tak? Hang mesti hang pergi tajuk apa ni?
Tajuk cerita pasal ibu kan, dia kata, aku dengar lah cerita ibu ya, dia kata. Sopa lah, cuma hang dengar di masjid, aku dengar lah cerita, sopa lah, dia kata, benda tu ya aku dengar. Kau ni pun tak ikut suka hang lah. Nabi kata apa? Ini tanda munafik. Mai masjid ni illa dubura, melainkan duk belah belakang-belakang mustakbirin. Pasal apa? Pasal besar diri. Dia tak boleh nak main lama, nak duduk, nak bersila, nak kebah kaki tu dia tak boleh. Pasal dia rasa dia tak layak diperlakukan begitu. Besar diri. La ya'lafuna wa la yu'lafun. Nabi kata di antara tanda munafik itu ialah dia tak mau orang kenal dia dan dia pun tak mau kenal orang. Jenis hidup nafsi-nafsi. Dia pun tak mau kenal siapa-siapa. Aku ada duit, kenal apa payah nak main minta duit kat aku. Dia tak mau orang kenal dia dan dia pun tak mau kenal orang. Dia nak jaga anak bini dia ya. Ini munafik, Nabi kata. Orang yang jenis individualistik, dia kata hidup tak mau kawan orang. Khusyubun bil lail. Nabi kata ciri-ciri munafik itu ialah malam dia jadi macam tunggui kayu. Maksudnya apa? Tak angkit sembahyang sunat. Khusyuk ni tunggui. Bila malam khusyubun bil lail, waktu malam dia jadi tunggui. Tidur kerah kejung, tak bangkit. Ini kata abang, bangkitlah, semayanglah tahajud 2 rakaat saja. Hang nak semayang, jangan duk kacau aku. Nak cantik lagi, hang tolong doa bagi aku masuk syurga. Sudah. Dia kata kat bini dia. Kakilah ya buruk ni. Wasakhbun bin nahar. Nabi kata, siang, cakap pandai. Sakhbun, cakap banyak. Cerita pasal Quran, cerita pasal hadis, pasal apa ni yang semalam tidur macam tunggui kayu ni. Siang cakap macam dia ni alim agama. Ada tak ada tuan-tuan orang macam ni? Cakap agama pandai. Tengok-tengok bini tak kaya kelumbung pun. Ni cakap pandai ni. Bini pakai kelumbung ni benda yang sangat fundamental, benda yang sangat basic, benda yang sangat asas dalam kehidupan kita sebagai orang Islam. Itu kayu pengukur yang sangat asas. Han nak cerita apa? Han nak cerita hampir haji berapa kali? Han nak cerita apa? Han cerita hampir umrah berapa kali? Han nak cerita kata apa? Han pandai tentang Quran hadis. Han nak cerita apa kalau bini tak pakai kelumbung ni? Benda tu asas. Hak tu settle dulu. Hak tu pun tak settle. Cakap agama pandai. Wal'ayazubillah. Minta jangan kena ke kita, adik-beradik keturunan kita tak mau jadi macam tu. Wa qala Yazid marratan sukhbun bin nahar. Yazid rawi hadis ni dia kata apa? Sukhbun bin nahar tu maksudnya orang yang suka bersilat lidah ni, cakap macam-macam pada waktu siang. Itu orang munafik. Jadi sifat ni semua Allah akan bantu kita bagi keluar daripada hati kita. Kalau sekiranya kita boleh istiqamah 40 hari, 40 malam, sembahyang berjemaah dengan mendapat takbiratul ula, takbir hak mula dengan imam di masjid. Tuhan akan bantu kita bagi keluar sifat-sifat ni daripada hati kita. Tuan-tuan, kita Tuhan tak tolong tak boleh buat apa, tuan-tuan. Kita ni la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya, tak ada kekuatan kita ni kalau Allah tak tolong. Melainkan dengan bantuan Allah saja kita boleh dapat apa-apa yang kita Tuhan duk bagi hari ni. Allah nak tolong kita. Kadang-kadang tepi rumah kita dia tak tolong. Kadang adik abang kita dia tak tolong. Kita ni Tuhan tolong. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuh. Jadi siapa yang buat benda ni, dia kata sembahyang 40 hari 40 malam dengan mendapat takbiratul ula, Allah tolong dia keluar sifat-sifat munafik daripada hati dia. Soal, dia kata sabda Nabi SAW yang kata bara'atun minan nar, yakni lepas daripada neraka dengan 40 hari semayang jemaah dan mendapat rakaat pertama bersama dengan imam itu ada sikit muskil. Dia kata ni dalam kitab ni kata ada sikit kita jadi muskil, iaitu lepas daripada neraka. Dan kalau dia memperbuat sebarang apa dosa besar, dia biasa berzina, dia makan riba, dia minum arak, dia derhaka mak bapak dan sebagainya, adakah dengan semayang 40 hari mendapat takbir bersama imam ini dia sudah bersih daripada dosa, sudah dia ni dapat masuk syurga dan dia terlepas daripada neraka tanpa perlu bertaubat? Itu persoalannya.
Kita duk baca dalam banyak ayat, dalam hadis apa duk beritahu, kata dosa besar mesti bertaubat. Mai pula hadis ni kata tak sebut taubat langsung ni. Sebut kata hang boleh jaga 40 hari 40 malam, semayang 5 waktu sehari dan mendapat takbiratul ula bersama dengan imam, Allah akan lepas hang daripada dua benda. Satu, lepas daripada neraka, yang kedua lepas daripada sifat munafik. Maksudnya kalau dia biasa berzina, tak payah bertaubatlah. 40 hari pergi masjid, dia sudah dianggap bersih daripada dosa besar, dosa zina. Adakah macam tu? Dia biasa minum arak, dia pergi semayang 40 hari, jaga benda yang disebut oleh Nabi ni, dia tak perlu bertaubat lagi, dia sudah bersih daripada dosa minum arak. Adakah macam tu? Dia kata ini muskil. Dia kata ini satu benda yang membawa confuse. Padahal hadis yang sahih menerangkan tiada lepas dosa besar melainkan dengan taubat. Maka betapa pula hadis ini menyebutkan lepas daripada api neraka dengan semata-mata kelebihan takbir yang pertama. Ini perbincangan dia. Jawabnya dia kata apa? Bermula makna dan maksud bara'atun minan nar, yakni Tuhan lepas daripada neraka itu ialah Tuhan bagi taufik kepada dia untuk buat amal yang boleh lepas dia daripada neraka. Maksudnya bila dia jaga 40 hari semayang ni macam yang disebutkan tadi, Tuhan bagi dekat dia taufik, bagi dekat dia satu petunjuk, kekuatan untuk dia buat benda-benda baik. Bila dia buat benda-benda baik, dia terlepas daripada neraka. Dengan kerana dia jaga semayang ni, Allah jadikan dia tak lalu dengan arak. Allah jadikan dia tak lalu dengan riba. Allah jadikan dia tak lalu dengan derhaka ibu bapa. Allah jadikan dia tak ada selera nak buat benda dosa. Itu taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita duduk pergi masjid selalu, kita nak pergi buat benda tak elok segan. Tidak. Kita orang kenal muka kita duduk main masjid. Anak kata, ayah, ni jom kita pergi pesta Pulau Pinang. Oh, segan lah. Pasal apa? Kita duduk main masjid. Segan kita nak pergi tempat macam tu. Itu taufik daripada Allah. Itu yang kata taufik daripada Allah. Nak pergi tempat-tempat tak elok ni, dia jadi tak mau dah. Tuhan buang dah selera tu daripada hati kita. Dia buang selera tu. Kita ingat-ingat balik, aku 10 tahun lepas sampai mula sekali tu. Tempat macam tu, kita mula sekali pergi. Tapi sejak kita duk ubah diri kita ni, duk main masjid, duk main mengaji, duk semayang, duk jaga, duk apa ni, Tuhan bagi taufik. Dia buang benda tu daripada hati kita. Tak berasa nak pergi. Tak berasa nak pergi. Oh, dulu kalau ada satu kepala dalam kampung, kita kata, jom rombongan kita pergi Hak Nyai. Nama kita nama itu. Dulu, cerita 10 tahun dulu. Bukanlah semua orang pergi Hak Nyai itu pergi buat dosa. Tapi Hak Nyai ni satu tempat, nama pun Hak Nyai. Nama tu pun dia bunyi pun Nyai tu macam ni pun tak syok dah. Biar pergi Bangkok terus tak apa daripada Hak Nyai ni. Tu teruk lagi, Danong lagi teruk, Danong. Kan? Padahal bukan semua pergi nak beli periuk Cak Boya, takkan salah kot, tak salah, tapi nama tempat tu pun dengar tak apa syok. Kan? Dulu kalau ada satu orang beritahu ni, kita nak buat rombongan ni, kita nak pergi Hak Nyai, nak pergi Danong, nama dia muat situ, jatuh muat dua pun marah, pasal dia mesti muat situ. Tapi sejak dia duk buat perubahan, dia duk, bila orang sebut kata jom rombongan Hak Nyai Danong, tak. Bini kata, abang takkan tak mau pergi kot, lama kita tak pergi. Tu Zaduk pergi lah dia lah. Nak beli apa lagi? Dia kata, nak beli Toto Narita, hak duk ada dalam lemari tak pakai pun dia duk main lagu tu lah. Hati tak ada lah ke arah tu. Hati tak ada tu taufik daripada Allah. Yang tu kata taufik daripada Allah. Kita tak sedang, tapi itulah taufik daripada Allah. Taufik tu main daripada mana? Daripada kita pilih jalan-jalan ni. Tuan-tuan pernah sangka penyanyi Aisyah nak berubah macam hari ni? Tuan-tuan pernah jangka Abadi nak jadi macam lah ni? Bukanlah kata mereka ni teruk dulu dah. Bukan mereka pun tak teruk sangat. Tapi dia boleh sacrifice benda yang bukan sahaja menjadi keseronokan, bahkan cari makan dia dulu. Dia boleh buat keputusan besar dalam hidup dia. Stop benda tu. Dia mau yang ni. Dia pun boleh buat keluar gambar pula. Kita duduk tengok dalam internet ni, gambar-gambar artis yang sudah tinggal benda ni. Kira nak minta supaya Tuhan bantu mereka.
Depa start from now on, depa nak jadi orang bagus-bagus. Kita kena doa. Tak boleh hidup kata puak ni hari. Tak boleh kata lagu tu. Tak boleh. Itu kita tidak supportive. Kita tidak support. Tidak ada sifat nak support dia bagi jadi elok. Kena tolong dia. Pernah teringat Syam Kamikaze? Syam Suri tak apalah, Syam Kamikaze. Amar tu pun dia nak sikit-sikit kan. Dulu main gitar ni saya apa dah ni saja masuk YouTube ni saja duk type nama dia, duk tengok, oi dulu main lagu apa, feeling ni dengan rambut labuh dia tu, dengan feeling petik gitar ni pun nampak. Kita kata khusyuk tu dulu. Hari ni tengok ngayak muka jernih, bersih, tengok Allahu Akbar tuan-tuan. Takut dia potong kita, dia pergi duduk kedudukan lebih dekat dengan Tuhan daripada kita. Mudah-mudahan. Benda ni semua tuan-tuan, dia bukan dengan dandan jadi. Dia start dengan dia rasa nak berubah. Dia start dengan dia buat dulu benda-benda baik. Kata Allah bagi taufik dekat dia. Dia dapat jalan tu. Wallazi najahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tuhan kata, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh nak mencari jalan keredaan aku, lanahdiyannahum subulana, kami pasti akan tunjuk kepada mereka jalan kami. Tuhan tunjuk. Berubah. Tuan-tuan pernah tengok dalam YouTube Azmil Mustafa, Ali Syaitan satu masa dulu. Bukan Ali Setan, Ali Syaitan satu masa dulu. Ui tuan-tuan, hari ni dia mengaji di mana, Syria ke mana, balik mai boleh duk cakap Arab. Anak-anak pi kecil-kecil balik mai anak pun cakap Arab lebih daripada cakap Melayu, dia kata kan. Saja kita masuk ni internet ada ni, tengok perubahan orang-orang ini. Masuk dalam internet masih simpan lagi gambar lama dia ni, masih ada lagi. Tengok juga hak tu sikit, tengok hak lah ni. Masya-Allah. Taufik Allah sudah mai dekat depa. Artis pun dah tinggal dah, zaman huru-hara dia mai dekat Islam. Kita taklah teruk sangat dulu ni. Sampai lah pun taklah baik sangat, duk teruk juga lagi. Apa kejadah kita ni? Ish. Tu dah duk panjang benda tu, dia tak habis. Benda tu kalau baca tak habis kan. Ani yang Nabi SAW kata ni. Jadi yang dikatakan bara'atun minan nar ni, kelepasan daripada neraka ni apa dia? Bila dia start buat benda baik, Tuhan bagi taufik, dia duk buat benda baik, hilang selera untuk nak buat benda tak baik dalam diri dia. Dengan berkat kelebihan mendapat semayang berjemaah daripada takbiratul ihram pada tiap-tiap hari sehinggalah sampai kepada 40 hari. Maka manakala bermakna Tuhan beri taufik untuk buat amal baik, maka jadilah berbetulan dia dengan makna lepas daripada neraka. Kerana yang jadi masuk neraka itu adalah kerana buat benda dosa. Bila dia tak buat benda dosa, jalan ke syurga lebih terbentang untuk dia. Begitu. Begitulah juga makna bara'atun minan nifaq, yakni Allah pelihara daripada buat benda-benda nifaq, benda munafik, dan dihalakannya kepada yang tiada nifaq. Tuhan ubah daripada tadi ni sembahyang akhir-akhir, Tuhan ubah. Dia dah jadi satu orang yang elok Islam dia. Kata At-Tirmizi, sesungguhnya diriwayatkan ini hadis daripada Anas, dan hadis itu mauquf. Maka tiada aku tahu akan seseorang yang merafakkan hadis itu, melainkan barang yang telah diriwayatkan oleh Salam bin Qutaibah daripada Tu'mah bin Amr. Wallahu a'lam. InsyaAllah lepas ini kita masuk bab ma yaqul inda iftitahis salat. Itu bab yang datang pada menyatakan apa kita nak baca selepas takbiratul ihram. Allahu Akbar, nak baca apa? Apakah baca-bacaan yang yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahu. Kita ada berapa kali kuliah lagi? Sekali aja lagi. Untuk tengok masa jalan macam mana. Sekali lagi, lepas tu dah nak main puasa dah. Semalam kita baca mukadimah di masjid Masjid Brown Garden. Semalam kita baca cerita pasal pasal bulan Rejab. Cerita pasal bulan Rejab. Jadi bulan Rejab ni kesimpulan dia apa dia? Dia tidak ada satu ibadat khusus. Bulan Rejab tak ada.
Kok kata bulan Rejab ni dengan mainnya bulan Rejab ni jadi ada puasa 3 bulan. Tak ada. Tidak ada sabit daripada hadis. Hadis Ramadan puasa 30 hari atau 29 hari. Lepas tu Sya'ban, hadis kata Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Rejab ni tak ada. Cuma hadis yang kita baca semalam cerita kata apa? Cerita kata Ibnu Abbas bagi tahu kata Nabi pernah dilihat dalam bulan Rejab puasa macam puasa hari-hari. Dan ada waktu tengok tak puasa macam tak puasa sehari pun. Jadi Imam Nawawi kata apa? Maksud hadis tu ialah Imam Nawawi kata bulan Rejab ini tidak ada ibadat khusus. Cuma siapa nak puasa-puasa, siapa tak mau puasa sudah. Kata Imam Nawawi, begitu aja. So, apapun dia menjadi satu pemangkin kepada ibadat bulan Ramadan. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Rejab kita boleh start dah. Kalau kita ni selama-lama ni tak pernah buat puasa Isnin Khamis, tak pernah buat puasa tengah bulan, eloklah Rejab ni buat. Bukan kerana ibadat khusus, tapi kerana nak ambil lajak nak puasa bulan Ramadan tu. Start. Kalau enjin kereta kita nak pergi kerja, kita start dulu. Bagi enjin running dulu, baru kita masuk gear jalan. Pasal apa? Pasal nak jaga enjin. Bagi start dulu enjin jalan, minyak apa semua, piston semua dah masuk, minyak semua dah elok, baru kita jalan. Itu logiknya dari segi engineeringnya macam tu. Sama dengan badan kita. Kalau kita tak buat apa, relax, esok satu Ramadan, tak tahu nak puasa sampai 30 hari. Takut kot kita ni tak lajak. Nak buat ibadat tu manis dia pun kurang, lajak dia pun tak ada. Maka Rejab boleh start. Isnin Khamis ambil puasa 3 hari tengah bulan kita puasa ambil. Mai Sya'ban ambil lebih sikit. Selang 2 hari puasa sehari ke apa ke macam mana. Bila mai Ramadan full 1 bulan kita puasa. Maka Rejab, Sya'ban dan Ramadan ini disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Itu hadis. Bila mai bulan Rejab, Nabi kata ya Allah ya Tuhanku berkatilah kami ini di dalam bulan Rejab dan Sya'ban. Ya Allah ya Tuhanku berkatilah kami di dalam bulan Ramadan. Itu hadisnya. Jadi hadis itu ulama sepakat mengatakan apa? Dia nak bagi tahu kata 3 bulan ini elok kalau kita dah nak start dah. Nak baca Quran boleh start dah bulan Rejab ni. Nak puasa sunat boleh start dah sikit-sikit bulan Rejab ni. Kita nak bersedekah sikit-sikit boleh start dah bulan Rejab ni, supaya esok dia flow dia elok bila mai Sya'ban dan Ramadan. Cuma dia kata yang menjadi amalan salah di kalangan masyarakat jahiliah dulu dalam hadis Abu Hurairah, dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal la fara' wa la atira wal fara' awwalun nataj kanu yadhbahunahu li tawadhitihim wal atira fi Rajab. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW bila mai bulan Rejab, Nabi kata apa? La fara' wa la atira. Nabi kata tidak ada lagi fara' dan tidak ada lagi atira. Fara' itu apa dia? Fara' ni adalah sembelihan anak sulung bagi binatang yang mereka belah. Mereka belah unta tu untuk pertama kalinya bunting dan beranak. Anak hak mula tu disembelih untuk dipersembahkan kepada tok kong dia. Yang tu dia panggil fara'ain. Fara' amalan jahiliah. Yang kedua al-atirah. Ain ta ya ra ta marbutah. Atirah. Atirah ni apa dia? Sembelihan yang dibuat sempena masuknya 1 Rejab. Orang jahiliah sembelih untuk dipersembahkan sembelihan itu kepada tok kong dia. So bila Nabi mai bawa Islam, Nabi bagi tahu la fara' wa la atirah. Stop benda tu semua. Dapat anak yang pertama, anak unta ke lembu ke anak yang pertama ni, jangan jadikan anak yang pertama tu sembahan kepada tok kong. Tak boleh buat dah. Itu syirik dan itu benda dilarang oleh agama. Dan masuknya 1 Rejab, jangan duk buat dah. Piduk sembelih, piduk persembahkan dekat tok kong sempena 1 Rejab. Sudah tidak boleh.
nothing to do dengan Rejab ni. Tak ada amalan-amalan yang seumpama itu. Hari ni ramai orang kata, ustaz ni satu Rejab ni ada puasa sunat ke apa? Tidak ada ibadat khusus untuk satu Rejab ke apa, tak ada. Lagi teruk, ustaz ni malam satu Rejab ni ada semayang sunat apa ke? Tahajud ada macam biasa ada. Tapi bukan semayang satu Rejab. Itu semayang tahajud biasa. Kita jangan pergi mereka benda ni. Imam Syafi'i sangat marah kepada orang yang mengada-adakan hal-hal agama. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.